InsyaAllah. Okey. Baik, kita buka dengan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Salawat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا رحمن يا رحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. Berkat Al-Fatihah. Ya Allah, afiatkanlah seluruh tubuh badan kami. Afiatkanlah ya Allah seluruh penglihatan kami dan pendengaran kami hingga akhir hayat kami. Ya Allah, peliharalah jasadku. Ya Allah, peliharalah dagingku. Ya Allah, peliharalah tulang-tulangku. Ya Allah, peliharalah kulit-kulitku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan sebab itu jemaah semua, sayangilah diri kita. Sebelum kita sayang orang lain, sayang diri. Ya Allah, sayangilah darahku, sayangilah dagingku, sayangilah tulang-tulangku, sayangilah rohku. Ini kita dok sayang orang lain. Dekat diri sendiri, kesiannya lahai. Okey? Baik, kita buka muka surat 468. Ya. Ya. Sambungan mengenai dengan tajuk selidiklah saudaramu satu susuan. Saudara susu. Jadi dengan sebab itu jemaah cek diri kita ni. Ada tak kita ni saudara susu dengan orang lain? Kalau saudara susu dengan makcik kita tak apa jemaah semua. Kalau tak menyusu pun maknanya dia tetap, kalau makcik kita nyusu dengan pakcik. Pakcik kita adalah mahram kita. Pakcik tu jadi ganti ayah kita. Itu sebab keluarga adik-beradik kita. Adik-beradik mak kita.
kita nyusu dengan makcik. Okey. Jadi kisahnya ni apa? Jemaah kena ingat. Apa kisahnya hari tu? Rasulullah dia balik. Masa tu dia gilirannya ke rumah Sayyidatina Aisyah. Bila dia masuk rumah, tiba-tiba ada seorang lelaki. Jadi Rasulullah macam macam itulah. Siapa pula lelaki ni? Lantas Sayyidatina Aisyah menyebut, "Ya Rasulullah, ini adalah saudara susuanku." Jemaah semua. Jadi kena ingat, siapa-siapa yang ada saudara susu atau anak kita disusukan kepada orang lain, maknanya kena ada saksi. Lepas tu kena ada tulis. Tulis tu maknanya buat agreement supaya tidak berlaku fitnah pada masa akan datang. Apa fitnahnya? Contohnya dia berkahwin antara dua, tak tahu. Maknya dah meninggal. Yang menyusu tu pun dah, ibu yang menyusu pun dah meninggal. Tak tahu siapa. Jadi bila dapat dikenal pasti, walaupun sudah beranak pinak, ketika itu wajib bercerai. Daripada isteri kepada gelaran abang dan adik. Boleh? Anaknya macam mana? Anaknya ya anak halal. Bukan anak haram. Sebab dia berkahwin. Ketika itu tak tahu. Cuma disebut anak syubhat. Syubhat tu maknanya kita tak tahu ketika itu. Okey, jemaah semua. Pernah berlaku tak? Pernah berlaku. Dia sayang sangat. Ialah macam adik-beradik. Tiba-tiba ada orang bagi tahu, engkau ni dulu anak ni, anak ni, anak ni. Engkau ni adik-beradik. Mau tak mau, kena bercerai. Secara automatik. Tak apalah. Walaupun bercerai, hubungan masih adik-beradik. Tapi cuma tak boleh apa? Tak boleh dukhul je. Dukhul tu maknanya tak boleh bersama. Tu je. Kalau dah bersama tu lainlah, dah jadi haram. Dah jadi hukum zina. Ya? Baik. Itu cerita yang lepas. Dan lagi orang-orang Arab dulu kan dia hidup di kampung-kampung. Jadi hidupnya agak sukar rezekinya. Jadi dia pergi ke bandar-bandar mencari anak-anak yang nak menyusu. Itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bila ada orang nak nyusukannya dia tak nak, dia nangis. Tapi bila kepada Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah, rupanya sesuai. Dan ketika itu ada orang nak menyusukan Rasulullah, datang ke bandar, ke Mekah. Tapi dalam perjalanan itu banyak ujian. Apa ujiannya? Untanya tak mau berjalan. Untanya jalan lambat. Tapi kemudian Halimatus Sa'diyah, dia orang yang terkemudian. Tapi dia memang orang yang susah. Tapi untanya berjalan laju je. Alhamdulillah. Mula-mula berjalan lambat. Sekali dapat Muhammad, tiba-tiba untanya berjalan laju. Dia dulu sampai daripada orang lain. Itulah Jumaat semua. Tapi situasi sekarang, ada tak orang ambil upah menyusukan anak? Sebenarnya boleh tak? Boleh. Tapi kena ingat, ibu yang menyusukan tu kena orang yang solehah. Bukan orang yang tolehah. Bukan ibu yang tak boleh membaca Quran. Bukan ibu yang tak solat. Kena cari baik-baik. Lepas ni bolehlah buat iklan. Iklan apa? Ibu radha'ah. Dekat Sirim boleh buat iklan. Iklannya ialah ibu susuan.
Jadi bila datang ibu susuan, maka kita kena terimalah. Berapa bayarannya? Janganlah mahal-mahal. Okey? Baik. Jadi sekarang ni kita tengok ya. Wahai saudari muslimahku. Rasulullah panggil kita. Ulama yang buat ni dipanggil kita. Wahai saudari muslimahku. Begitulah kita melihat masalah ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Susuan ni. Sebab dia melibatkan kekeluargaan. Maka dari itu kita perlu meneliti masalah ini. Boleh jadi engkau akan bertanya-tanya, apakah memang di sana ada masalah tertentu yang menetapkan hukum penyusuan. Dan di situ juga ada hukum pengharaman. Memang ada. Penyusuan diharuskan. Pengharaman ialah adik-beradik susuan tidak boleh berkahwin. Adik-beradik susuan. Ya, baik. Para ulama saling berbeza pendapat dalam masalah ini dengan perbezaan yang cukup tajam. Tetapi secara global, perbezaan pendapat tersebut dapat kita huraikan menjadi 3 macam. Ya, pertama, sedikit ataupun banyak jumlah penyusuan adalah sama dalam pengharamannya. Sedikit tu maknanya berapa kali dia menyusu. Banyak tu maknanya sampai dia berusia 2 tahun. Menyusu umur 3 bulan. Sampai umur 2 tahun. Kenapa? Sebab penyusuan berlaku hingga 2 tahun. Selepas tu kena ceraikan susu. Maknanya planning dalam keluarga. Ya, planning family. Itu yang Kementerian Kesihatan dia buat satu modul perancang keluarga. Sebenarnya perancang keluarga memang sudah ada di dalam Quran, dah ada dalam Islam. Jangan kita kata perancang keluarga itu baru muncul. Cuma bezanya dia punya cara makan pil, suntik, macam tu . Jadi dalam Islam tak macam tu. Okey, baik. Apa kata firman Allah? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Yang ini kena hati-hati. Maksudnya menyusu sudah. Menyusu tu halal. Apa yang haram? Kena lihat. Haram tu maknanya haram dinikahi. Siapakah dia? Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibu. Boleh tak? Mak dengan anak. Dia tengok, tak bolehlah ada mak dia yang kalau ibu betul lagilah. Jadi kalau ibu susu, kebetulan ibu tu muda lagi. Baru umur 18 tahun. Kita menyusu umur 2 tahun. Nanti umur dia 25, umur kita dah 15 tahun. Boleh kahwin kan? Tapi disebut haram mengahwini ibu kamu. Selain daripada ibu kamu, siapa lagi?
Ibu-ibu. Anak-anakmu yang perempuan. Anak-anakmu. Jadi maknanya siapa? Anak kahwin dengan bapa. Bapa susu ke, bapa dia betul ke? Masya Allah jemaah semua. Baik. Lepas tu saudara-saudara yang perempuan. Maknanya siapa? Adik-beradik perempuan. Maknanya adik-beradik dia lelaki. Lelaki tu boleh tak kahwin dengan adik perempuan dia? Tentulah tak boleh. Sama ada adik dia sendiri atau adik susuan. Ya, dengan adik-beradik pun tak boleh, apalagi dengan saudara susuan. Baik, lepas tu saudara-saudara yang perempuan, anak saudara-saudara perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Maknanya siapa? Adik-beradik bapa kita. Ya. Adik-beradik bapa kita, kita tak boleh kahwin kan? Maknanya siapa? Pak cik ke, along ke, kita panggil selalu apa Pak Ngah. Pak Long, Pak Long. Pak Ngah, Pak Su. Kalau perempuan, kalau lelaki, anak tu, dia tak boleh kahwin dengan mak su dia, mak ngah dia, mak long dia. Ya Allah, kalau boleh kahwin, jadi macam ayam lah. Jadi macam lembu. Jadi macam haiwan. Tak ada adab. Habis jamaah semua, yang bapa dia makan anak tu macam mana? Datuk makan cucu tu macam mana? Dia bukan kahwin. Ya Allah. Itu maknanya orang tak beriman. Walaupun dia solat, maknanya solat dia tak guna. Macam mana dia boleh makan? Macam mana dia boleh berzina? Yang peliknya, maknya kata, tak apalah. Itu bapa dia. Dia yang memberi makan kita. Maknya pula. Itu maknanya apa? Sedih kan? Maknya tak ada agama. Atau maknya takut dengan ayah dia. Kalau macam tu habislah jemaah semua generasi. Ya, langsung tidak beriman. Okey, fahamkan yang tadi. Lepas tu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Ialah maknanya lelaki, budak tu. Kemudian, saudara-saudara ibumu yang perempuan. Artinya, adik-beradik lelaki atau sebelah bapa atau adik-beradik sebelah perempuan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Jadi siapa tu? Cuba. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Anak buah. Cuba fikir siapa anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan. Anak buah. Anak saudara. Anak saudara. Ya. Anak saudara memanglah tidak boleh dikahwini. Tapi kalau anak saudara dengan anak saudara boleh tak? Katakan anak kakak dengan anak adik. Anak Boleh. dia boleh tak kahwin? Boleh. Itu memanglah boleh. Sebab dia tak ada hubungan. Bapa dia lain. Bapa dia orang lain. Ya, jadi ini yang dikatakan kena hati-hati. Lepas tu, itu yang maknanya yang adik-beradik. Yang ini pula, apa yang Allah haramkan? Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Yang tadi mak dia betul. Bapa dia betul. Okey. Iaitu saudara perempuanmu sepenyusuan. Ingat, hujungnya sepenyusuan.
Katalah Aminah tak ada ya. Aminah menyusu dengan Asmah. Asmah pun tak ada. Kalau ada, Asmah lain. Ya. Aminah menyusu dengan Asmah. Asmah ada anak 5. Siapa anak Asmah? Ada Rijal. Rijal tu apa? Lelaki namanya Rijal. Ada Muhammad Nur. Ada Abu. Ada Tausi. Ada Normah. Okey. Jadi, kelima-lima anak Aminah kita tidak boleh nikahi. Boleh? Kelima-lima anak tu. Kita memanglah tak boleh kahwin dengan Norma sebab kita perempuan. Kalau kita ni lelaki, maknanya kita tidak boleh kahwin dengan Norma. Jadi 5 anak Aminah semuanya adalah adik-beradik kepada si Asmah. Yang menyusuni Asmah. Kalau yang menyusuni Jauhar, lelaki, maka 5 orang itu adalah adik-beradik kepada Jauhar. Boleh? Bila dah macam tu, makcik, tahu makcik, adik-beradik kepada mak susuan, itu juga kita tidak boleh nikahi. Macam mana pula tu? Adik-beradik ibu susu. Maknanya, ibu susu tu dia ada adik-beradik. Ada. Adiknya muda lagi. Boleh dikahwin. Sama ada lelaki atau perempuan. Jadi jamaah semua, apa yang haram dengan kaum keluarga sendiri juga haram dalam penyusuan. Boleh faham tak? Ingat ya. Jadi ingat. Tapi dengan adik-beradik saya, katalah saya ni Asmah, adik-beradik saya ada 2 orang adik-beradik. Boleh tak yang 5 orang tadi, salah seorangnya berkahwin dengan adik-beradik saya? Boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Sebab bukan ibu susuan. Ya, sebab bukan ibu susuan. Lepas tu tak ada hubung kait. Ya, yang ada hubung kait hanya yang seorang ni aja. Okey. Jadi dengan sebab itu, macam itulah jemaah semua. Kalau nak terangkan, yang berlaku pengharaman hanya dengan orang yang menyusu dengan ibu susuan dan adik-beradik kepada yang menyusu. Dan adik-beradik kepada ibu susuan. Sama ada lelaki ke atau perempuan. Kalau ada suami, maka dia jadi bapa kita. Sama tarafnya dengan bapa kandung. Tidak batal wuduk. Tapi walaupun tak batal wuduk, tapi janganlah buat yang bukan-bukan. Dia tengok kita ni dah besar, cantik pula tu. Umur 5 tahun, gebu. Tentulah dia rasa lain. Okey, baik. Habis dah yang tu. Dalam ayat ini tidak disebut jumlah penyusuan. Mereka juga berdalil bahawa Uqbah bin Al-Haris berkata, aku menikahi Pulanah binti Pulan. Apa makna Pulanah? Nama seorang. Dia kata Pulan. Pulanah. Itu orang dulu. Dia tak nak sebut nama. Kau kahwin dengan siapa? Tu anak si Pulanah. Dia tak nak sebut anak Asmah ke tak. Lalu datang seorang perempuan kulit hitam seraya berkata, dulu aku pernah menyusui kamu berdua. Seorang ibu kulit hitam. Dia kenal dengan orang tu. Dia kata, aku dulu menyusukan kau tahu. 2 orang. Masya Allah. Lalu aku mendatangi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku katakan, aku sudah menikahi Fulanah binti Fulan. Lalu seorang wanita kulit hitam berkata kepadaku, sesungguhnya aku dahulu pernah menyusui kamu berdua. Siapa kamu ni? Suami dan isteri. Maknanya aku berkahwin Fulan bin Fulan. Fulanah maknanya si Fulan Ali. Dia kahwin dengan Alimah. A dengan A. Tiba-tiba datang seorang perempuan. Bila dia tengok Ali dengan Alimah, dia dah kahwin. Maka dia kata, engkau berdua ni kan dulu aku pernah menyusukan kau. Aku kenal engkau. Jadi Ali Alimah dia pun terperanjat. Apa nak buat? Jom kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa dulu apa-apa semuanya rujuk pada Rasulullah. Okey, jadi sekarang kita nak rujuk dekat mana? Bukan rujuk dekat saya tahu. Rujuk dalam Al-Quran dan rujuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Baik. Jadi sesungguhnya aku dahulu pernah menyusui kamu berdua. Padahal dia adalah bohong. Siapa yang bohong? Perempuan kulit hitam tu. Dia bohong rupanya. Padahal dia bohong. Saja-saja. Dia nak memperandakan rumah tangga yang aman, damai. Baik. Lalu beliau berpaling dariku. Maka aku pun menghadap di depan wajah beliau. Seraya ku katakan sesungguhnya dia adalah bohong. Ya, sekali cek-cek, engkau pernah ke menyusu dengan rasanya tak ada, aku nyusu dengan mak aku. Aku pun nyusu dengan mak aku bukan dengan orang lain, dia kata. Dia kata perempuan ni bohong. Jadi beliau berkata, lalu bagaimana dengan wanita itu? Padahal engkau beranggapan bahawa dia benar-benar pernah menyusui kamu berdua. Maka ceraikanlah isterimu. Kata lelaki tu, kata si Ali dengan Alimah, perempuan ni bohong. Dia kata, dia menafikan. Tapi Rasulullah kata, dia benar-benar mengatakan engkau menyusu dengan dia. Kalaulah ini berlaku, engkau kena ceraikan. Kalau betul. Jemaah semua, ini hukumnya. Kalau didapati, dapat dikesan bahawa isteri dan suaminya adalah satu susuan. Kena cerai hukumnya. Baik. Menurut mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan kepada Uqbah tentang lamanya jumlah penyusuan. Namun langsung menyuruh menceraikan isterinya. Tu dia. Mana yakin? Rasulullah tak tanya berapa kali engkau menyusu. Tak. Jadi maksudnya menyusu sehingga kenyang. Dia kena 5 kali susuan. Asalnya 3. Khamsa radha'atin. 5 kali. Maksudnya sampai kenyang. Kalau dia menyusu sekali pun, sekali lepas tu dia tidur, nanti petang dia nyusu lagi sampai kenyang. Tapi kalau dia menyusu, dia cup-cup dia lepas, cup-cup dia lepas. Itu maknanya tak kenyang. Kalau tak kenyang, tidak dikira. Okey? Baik. Jemaah semua, macam mana? Kalau susu kita masuk dalam botol. Sama tak? Masuk dalam botol. Kita pump sebab susu ibu tu dia punya puting kecil.
Jadi dia guna botol. Sama tak susuan? Sama. Sama, tapi syaratnya jangan dicampur dengan Air. benda lain. Kalau dicampur dengan benda lain, dah jadi lain. Campur dengan air. Jadi air itu lebih banyak daripada susuan. Dia kena yang ori betul. Ya, baik. Lepas tu, dari sini dapat diketahui bahawa tidak ada yang perlu dipertimbangkan kecuali dengan sebutan penyusuan itu sendiri. Selagi pada sebutan penyusuan, maka disitulah berlaku hukum penyusuan. Penyusu itu maknanya dia berterusan. Daripada umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu memang dah sah lah. Ini yang antar sesekali ni jemaah semua. Contohnya adik-beradik ditinggal rumah kakaknya. Dah menangis, disusukannya. Tak apalah, itu memang adik-beradik kan. Ni kalau orang lain, jangan nak berani-berani. Silap-silap jadi ibu susuan. Kalau sekali susu tak apa. Itu maknanya kesian. Dia belum dianggap saudara susu. Kalau yang berterusan tu memang dah sah. Sampai 2 bulan, 3 bulan. Kebetulan maknya sakit. Itu memang dah sah lah. Ya, baik. Jadi kalau jamaah nak berkat, kalau ada rezeki mengandung, apa salahnya kita susukan anak orang. Sebenarnya bapa anak yang menyusu tu dia kena bayar upah tahu. Jadi kalau orang sekarang tahu, dia boleh ambil upah. Upah, tulislah buat iklan Nesri Rodoah. Ya, jamaah semua ramai orang datang tahu. Betul. Sebab apa dia tak nak pakai susu lembu. Dia kata tulisan Nesri Rodoah. Dekat situ dia dah sedia 4 orang. Ibu-ibu yang memang sudah dilatih agamanya, adabnya, auratnya. Baik. Jom kita pakat-pakat. Buka satu nursery. Nursery apa? Rodoah. Penyusuan. Siapa yang mula buat? Muslimah. Gerakan Sirim Berhad. Baru betul. Sabar semua. Ya, okey. Tapi kena ada bukti. Baiklah. Di samping dalil ini, masih ada dalil-dalil lain yang pernah diriwayatkan yang berpendapat seperti ini adalah Ali Ibnu Abbas, Sa'id bin Al-Musayyab, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menurut suatu pendapat darinya. Ini yang kedua. Pengharaman tidak berlaku kecuali dengan minimum berapa? 5 kali penyusuan. 5 kali. Kenyang. Kalau yang mula-mula tadi, dia memang menyusu panjang masa. Panjang masa lebih dari 5 kali. Dia memang duduk dekat situ. Dia serah. Macam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Jadi sekarang yang sekali-sekali ini 5 kali penyusuan. Maknanya dia sedar tu 5 kali. Dia sedar, lepas sekali dia tidur. Lepas tu petang dia bangun. Ngeng-ngeng dia nangis. Susu lagi. Lepas tu esok dia datang lagi. Susu lagi. Maknanya lebih dari 5 kali kenyang. Kenyang. Baik. Minimum 5 penyusuan yang berbeza-beza. Beza-beza maknanya sekali menyusu tu kenyang. Esok kenyang. Esok kenyang. Sampai 5 kali. Maknanya susu
lepas. Susu, lepas. Susu, lepas. Tapi ingat dia punya kaedah sampai kenyang. Okey. Jadi, mereka berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Dahulunya pernah turun dari Al-Quran 10 penyusuan yang diketahui adalah diharamkan. Kemudian hal ini dihapus dengan 5 penyusuan yang diketahui. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat. Dan itulah yang dibaca dari sisi Al-Quran. Jadi maknanya asal penyusuan dalam Al-Quran asyara radha'atin. Cuba sebut pelan-pelan. Asyara radha'atin. Asyara maknanya 10. Kalau jenuh jemaah semua 10. Kita hantar sekali-sekali aja. 10 kali. Dibatalkan. Allah mansuhkan ayat itu. Diganti dengan berapa? Khamsa radha'atin. Ini jemaah kena ingat. Asalnya 10 kali hingga kenyang. Ditukar kepada 5 kali susuan. Kalau 3 kali, boleh tak? Tak boleh. Maknanya masih berlaku dia bukan adik-beradik susuan. Kalau sekali, lagilah. Ya, dia kena 5 kali ke atas. Baru sah dianggap saudara susuan. Ya, radha'ah. Boleh ingat 5 macam tu. Baik, lepas tu dalil ini dibantah bahawa Al-Quran tidak diriwayatkan kecuali secara mutawatir. Dan andai kata benar apa yang dikatakan Aisyah ini, tentulah dalil itu juga diketahui oleh orang-orang yang tidak berpendapat seperti ini. Apalagi di antara mereka ada Ali dan Ibnu Abbas. Jadi maknanya mereka seolah-olah menolak yang kata ada 10 jadi 5. Sebab ketika itu Rasulullah sudah wafat. Jadi kesimpulannya ambil yang berapa? 5. Baik. Secara umum, yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Mas'ud, Aisyah, Asy-Syafi'i. Menurut salah satu riwayat dari keduanya, Ahmad, Ibnu Hazm, dan majoriti ahli hadis. Jadi kesimpulannya ambil berapa? 5. Kalau 4 ditolak, 3 ditolak. Dia kena 5 kali susuan ke atas. Jadi saudara susu. Ya, baik. Menurut orang-orang yang mendukung pendapat ini adalah nas yang jelas tentang penafian pengharaman dengan batas minimum 3 kali penyusuan. Yang itu maknanya nafi, tak boleh terima. Masih dianggap sebagai orang lain. Sehingga pengharaman itu terbatas dengan 3 penyusuan. Yang berpendapat seperti ini adalah Abu Ubaid, Daud Az-Zahiri, dan Ahmad menurut suatu riwayat darinya. Jadi ada yang kata 3, tapi yang 3 itu ditolak. Begitulah, wahai saudari muslimahku yang seharusnya engkau ketahui dan engkau pelajari dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Okey jemaah semua. Jadi macam mana? Boleh tak? Ya, dianggap penyusuan dia mesti 5 kali susuan. Itu kalau yang dihantar sekali-sekali. Seminggu sekali hari Sabtu, seminggu sekali hari ya,
Itu maknanya kena sampai 5 kali. Kadang-kadang macam ni. Kenapa boleh berjadi macam tu? Bekalan susu yang disediakan tak cukup. Ya, dia tak tahu yang baby tu makan lama, makan besar. Sukatannya 1 camca je. 1 camca untuk 3 kali. Jadi macam mana? Dia menjerit-jerit. Dia kelaparan, dia menangis. Jadi tak payah suapkan aja. Tapi kena beritahu. Jangan senyap. Kenapa kalau tak beritahu nanti jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Kemudian yang mak dia yang tulen tak bolehlah marah-marah. Siapa suruh susukan anak aku? Dah, akak, budak tu menangis. Akak bagi susu sikit sangat. Dia kata nak jimat. Zaman COVID ni, dia kata lah. Kalau macam tu, aku bagilah susu percuma. Jadi kesannya jadi adik-beradik susu. Bila dah jadi adik-beradik susu, maka adik-beradik dengan susuan dan juga makcik dia dan juga pakcik dia. Bukan makcik dia kalau sebelah bapa, adik-beradik sebapa, maknanya dianggap sebagai keluarga ataupun mahram dia. Jadi dia tidak boleh berkahwin dengan mereka. Okey, jemaah semua. Macam mana? Boleh faham tajuk ni? InsyaAllah ya. Jadi maknanya penyusuan diharuskan. Tapi kena ingat, kalau nak cari ibu susu, mestilah ibu susu yang beriman. Ibu susu yang beradab. Jangan main hantar je. Boleh tak kita susukan kepada orang kafir? Janganlah. Dahlah dia kafir. Dia buka nursery radha'ah. Yang penting kita nak susunya. Bukan, kita nakkan hasil daripada susuan orang yang beriman. Dia macam tu. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau macam tu jemaah boleh menyelesaikan masalah ni ya. InsyaAllah. Jadi bolehlah nanti mesyuarat dalam perkis. Apa mesyuaratnya? Tajuk utama. Nursery radha'ah. Jangan tulis penyusuan. Jadi tulis radha'ah. Nursery radha'ah. Jadi orang tertanya-tanya, apa tu radha'ah? Buka kamus. Tak ada pula tu dalam kamus. Baru ya jemaah semua tak terlayan. Tiba-tiba kita ni pun kita hantar. Mudah. Okey. Jadi itulah dia ya, cara untuk penyusuan ditentukan dalam syarak supaya anak yang disusukan itu menjadi anak yang beriman. Anak macam tu. Ya, tarbiyahnya untuk jangka masa panjang. Sama juga jemaah semua. Kalau kita hantar nursery ke rumah-rumah nursery tu kan, kita kena pastikan tahu. Pastikan macam mana? Dalam toharahnya. Tahu toharah? Kan anak-anak kita tu kencing. Betul tak? Betul. Dibasuh tak? Lah, kita kena cek tu. Macam mana lah. Nanti pesan. Anak saya pandai-pandailah sikit. Anak saya ni alergik. Alergik. Kalau kencing kena basuh tau. Kalau tak nak basuh pun sembur. Ini dia punya penyembur. Bagi penyembur. Ini penyemburnya. Kalau dia kencing, tolonglah sembur. Lap. Kenapa? Dia alergik, tak boleh gatal. Nanti kalau balik kan, dia menangis. Dia garu sana, garu sini. Tak apalah dengan mak dia kata, sudah. Sebab saya pernah jemaah semua. Anak saya suruh ambil. Dia kata, mak, tolong ambilkan budak tu.
dia tak sempat ambil pukul 5 sebab dia ada meeting. Sampai pukul 6. Jadi saya ada masa ruang pukul 3.30 dekat balai polis, kuartus polis Seksyen 9. Saya pergilah kat situ pukul 3.30. Jadi pukul 3.30 dia biasalah kan, mak dia belum datang. Jadi lepas tu dia kata, oh makcik saya kena ambil sekarang sebab nanti tak sempat. Mak ni lambat balik. Okeylah, tapi makcik tunggu sekejap dia kata. Dia nak salinkan. Budak ni terkencing tadi. Apa buat? Dia memanglah tukar pampers, tapi macam mana? Pampers yang asal tu masih ada dekat punggung dia. Dia angkat, dia letaknya bedak, tahu? Letak bedak. Lepas tu pampers yang lama buang, tukar yang baru. Jadi maknanya Tak masuk. istinja tak? Tak. Kesannya jemaah semua bila dia besar. Itu yang katanya dia jadi melawan, dia tak jaga kebersihan. Kesannya bila dia besar. Samalah juga anak-anak kita. Alah, orang-orang dulu kan, budak-budak dulu kencing merata-rata kan. Bawah pokok bunga, dekat longkang, maknya yang suruh. Mak, nak coceh je lah situ. Maknya kata, coceh je lah situ. Dia kata, dia pun kalau lelaki kan, dia pancutnya je kat mana-mana. Jadi bila besar, perangainya tu samalah. Dia tengok tak ada orang, cuci. Kalau perempuan payah sikit. Sebab dia kena luas. Kalau lelaki ni dia pancut je. Kan dia punya senapang tu. Baik. Boleh jemaah semua? Jadi kena hati-hati dalam bab ini. Walaupun bukan dalam bab rodo'ah. Tapi dalam bab istinja. Lepas tu, jangan pula kita yang buat. Maknya yang buat. Alah, tak apalah mak, dia kecil lagi. Loh, alah mak, tak apa. Dia kecil lagi. Dia tak tahu apa-apa. Jadi yang kecil itulah kita kena mulakan. Okey, lagi satu. Jemaah perasan ke tak perasan? Ketika anak-anak nursery dimandikan, macam mana? Lelaki perempuan mandi sama-sama ke asing-asing? Kita tak perasan ke? Lina. Tahu katanya. Tak tahu kan? Mana kita tahu? Tapi sebenarnya macam tu tau. Kena asingkan. Kalau baby tak apalah. Ini yang kita yang dah 2 tahun, 3 tahun tu kan. Adik-adik main-main sini. Okey, buka semua pergi mandi. Dia pun mandi Zoom ramai-ramai. Dia tengok dia tengok dia. Sebab ini juga pernah berlaku. Kebetulan Nursery Adibah. Mahanum. Sekarang ditukar kepada Nursery Adibah. Abim punya Jadi adalah seorang tu ada nak ziarah. Bila tengah tengok, budak-budak lelaki perempuan, dia sedang pergi, dia punya urus dia tak tahu. Hanumnya tak tahu. Yang urus siapa? Dia punya staff dia lah, cikgu-cikgu dia. Jadi dia nampak. Nampak apa? Budak 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia dihalau pergi dekat mandi, togel semuanya, bawa towel. Jadi kami tegur. Tegurnya tak adalah dengan cikgu tu. Nanti dia merajuk. Tegur dengan siapa? Pengetua dia. Kak Anum, kita bagi tahu dia. Saya nampak kan? Nampak apa? Ya Allah, banyaknya punai dengan burung-burung. Bila semalam aku pergi tu, kenapa? Dia kata. Kenapa macam tu? Dihalau sama-sama pergi mandi. Oh ya ke? Dia pun tak tahu. Yang ini juga kena jaga. Sebab bila hari-hari dia tengok, makin lama dia besar kan. Jadi dia dah nampak benda tu.
Sebab itu dalam hukum Al-Quran disebut tak boleh masuk bilik ibu bapa kecuali waktu bila. Yang tak boleh. Waktu tengah hari tak boleh sebab panas. Waktu subuh pun tak boleh. Tengah malam pun tak boleh. Kena ketuk pintu dulu. Itu adab. Walaupun bapa kita, mak kita. Okey? Baiklah jemaah semua. Boleh ni semua? InsyaAllah. Jadi akan datang. InsyaAllah. Jadi kita berhenti setakat ni boleh? Boleh ya? Sekarang baru 1.56, lagi 4 minit. Sebabnya nanti 2.30 saya ada program dengan Mubalighat. Hari ini programnya ialah solawat tafrijiyah. Minggu depan Yasin Mustajabah. Cara kebetulan pagi tadi kuliah di Surau Seksyen 3 bermula berdepan. Ya Allah, jemaah semua tak pernah jumpa setahun lebih. Semangat diorang. Semangat apa? Mencari ridha Allah. Itu yang kita nak. Semangat jemaah semua. Saya pun pelik, dia orang semua datang. Walaupun duduk jarak-jarak. Alhamdulillah. Sepatutnya pukul 10.30, 11 dah berhenti. Sampai 11.30. Kenapa? Seronok jumpa sahabat. Okey, teman-teman. Kita rehat dulu ya. Kita jumpa pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Baiklah. Kak Jamaiyah, boleh tutup majlis? Baca doa sikit. Mulai hari ini saya nak libatkan jamaah. Tutup majlis, baca doa. Lepas tu bersurai. Okey, hari ini giliran Kak Jamaiyah, Puan Jamaiyah. Baca je apa yang terlintas. Silakan. Ustazah, boleh tak nak tanya sikit? Boleh. Ustazah, kalau dia ada anak tiri, katalah anak tiri dia perempuan, suami dia dengan mak tiri tu? Dengan anak tiri. Maksudnya suami dia. Jadi mahram dia. Sebab dia dah dia tak boleh kahwin dengan anak tiri dia. Syaratnya dia sudah dia dah dukhul dengan mak dia. So jadi maknanya mahram lah. Ya. Jadi mahram dia lah. Sebab dia dah kahwin, dia dah dukhul mak dia. Kalau dia tak dukhul, tiba-tiba dia cerai, ya. Itu boleh. Boleh jadi isteri dia. Sebab tak ada talian. Okey. Baik. Ya, sila doa. Nak tanya kejap soalan tadi dari segi aurat. Aurat macam mana ya kalau bapa macam tadilah mahram yang lain kan, suami bukan bapa dia. Auratnya sama dengan aurat macam kita lah. Dia boleh buka tudung lah, kira tak apa. Boleh. Cuma macam kalau boleh anak sendirilah. Macam anak sendirilah. Ya. Janganlah pula beria-ia pakai gaun ke apa ke semua. Yang itu memanglah dilarang kan. Nanti jadi fitnah, menarik syahwat. Okey, jadi auratnya adalah sama. Baik. Terima kasih. Okey. Baik, sila baca doa. Tutup majlis ya Kak Jamaiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita tamatkan majlis kita hari ini ya Ustazah dan kawan-kawan semua.
dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih pada semua. Alhamdulillah. Ya, ya Emil, Linda dan lain-lain. Terima kasih Okey, Ustazah. bilang 1, 2, 3 sampai 5. Kalau tak nanti tak nak pergi. Ustazah boleh sharekan link semua lewat tu. Ya, ya, insya-Allah. Ustazah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi